Didik TV KPM. Didik TV KPM. Menarik juga ni apa yang saya ada. Ada kipas di sini, ada lampu. Di sini pula ada panel solar. Kita tengok kalau pasal lampu, apa yang akan jadi ni? Baiklah, saya akan cuba. Cuba saya dekatkan panel solar dengan lampu ni. Oh, kipas dah bergerak. Kipas dah bergerak. Baiklah, kalau saya kuatkan lagi, terangkan lagi lampu ni. Makin laju kipas ni. Kalau perlahan sikit pula, terang. Oh, kipas pun makin perlahan. Agaknya kan, apakah penjelasan fisiknya di sebalik aktiviti ini? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda semua sedang menonton Didik TV KPM sekarang dan tentunya mata pelajaran yang sama-sama kita akan belajar dalam slot menengah atas ini ialah mata pelajaran fizik untuk tingkatan 5. Dan murid-murid tadi kan tertanya-tanya tak apa yang jadi daripada cahaya ke panel solar tadi ke kipas bergerak. Kalau nak tahu, kita dah tengok dah profil guru kita. Guru itulah yang akan mengajar kita hari ini, iaitu Cikgu Zul. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, apa khabar hari ini, Cikgu? Alhamdulillah, baik. Cikgu, saya tanya penjelasan tadi. Tapi sebelum kita mulakan, kita juga ada jurubahasa isyarat hari ini, iaitu Cikgu Saiful. Cikgu Saiful, apa khabar, Cikgu? Baik, Cikgu Saiful, saya nak tanya sikit. Boleh tak ajar saya isyarat untuk fizik, bahasa isyarat? Baiklah, terima kasih Cikgu Saiful ya. Senang je rupanya, kita kena buat huruf F seperti ini dan kita masuk satu persatu. Baiklah Cikgu Zul pun sama-sama kita belajar tu. Cikgu Zul, baik. Ya. Apakah kena-mengena yang saya punya eksperimen tadi dengan topik yang kita ingin belajar hari ini? Baik. Hari ini kita akan melihat topik yang terakhir sekali dalam silibus fizik tingkatan 5, iaitu, cuba teka. Saya rasa kena-mengena dengan cahaya dan elektrik ni, Cikgu. Adakah itu seperti fotoelektrik? Lebih kurang, yes. Kita akan lihat persamaan ataupun tajuk yang betul dia adalah ini, teori fotoelektrik Einstein. Inilah dia punya, sama kan? Inilah dia punya subtopik yang terakhir sekali dalam silibus kita tingkatan 5. Baik, sangat menarik, Cikgu. Sebelum kita masuk ini, sebenarnya dalam tajuk sebelumnya kita dah belajar tentang fotoelektrik ini, tentang fotoelektrik. Kita nak recap sebentar, okey? First kali kita akan lihat standard pembelajaran dulu. Ada 6 standard pembelajaran. Yang pertama kita akan melihat fungsi kerja. Fungsi kerja tu apa fungsi kerja? Nanti kita akan bersama dengan Hanif. Apa itu fungsi kerja kita akan lihat. Kemudian yang kedua kita nak lihat frekuensi ambang dan juga fungsi kerja tu lagi. Yang ketiga, kita akan menentukan, nak kira ni, nak mengaplikasikan soalan, nak kira fungsi kerja bagi logam. Dan yang keempat, kita nak selesaikan masalah. Saya akan bagi beberapa soalan kepada Hanif untuk Hanif selesaikan. Jadi kena pay attention dalam kelas. Boleh, Cikgu, tentunya. Yang kelima, kita akan menerangkan bagaimana ni, yang tadi Hanif buat aktiviti tu, kenapa arus elektrik ada. Yelah kan, kita ada lampu, tiba-tiba ada panel solar, kipas tu boleh fungsi. Kipas berfungsi, mesti ada arus kan? Mesti ada arus ni datang dari panel solar tadi. Jadi kita akan lihat nanti. Dan yang terakhir sekali, kita akan lihat, kita nak menghuraikan aplikasi-aplikasi kesan fotoelektrik ni dalam kehidupan seharian kita. Okey, so kita recap balik. Boleh. Ini adalah sumber cahaya. Okay, kita ada mentol yang mengeluarkan cahaya, kita akan anggap sebagai kita punya sumber cahaya. Okey, Hanif. Di sebelah Hanif sana tu ada satu saya tulis tu kesan fotoelektrik. Saya buat ni khas untuk Hanif. Okay. Terima kasih, Cikgu. Okay, sekarang ni kan kita nampak kat situ ada permukaan logam. Okey, dalam permukaan logam akan ada apa nanti? Kalau permukaan logam, kerana logam mampu
adalah konduktor elektrik, maka ada elektron, cikgu. Elektron-elektron yang bebas. Betul. Di permukaan logam ada elektron. Jadi saya nak Hanif letakkan elektron dalam permukaan logam tu. Saya letakkan elektron Saya ada banyak elektron di sini, cikgu. Saya akan tampal satu persatu. Betul. Berapa banyak kita nak tampal ni, cikgu? Berapa 4 cukup kot. Baiklah, saya akan cuba. Kalau dengan kemas dengan susunannya mungkin 4 cukup, cikgu. Okey. Looks nice, okey. Looks nice, Okey. Kemudian kita ada sumber cahaya ni sumber cahaya. Kita letak satu sumber cahaya di dalam. Sumber cahaya, saya ada mentor di sini. Kita letak di bahagian atas sini ke, cikgu? Boleh. Boleh. Sengit macam dalam gambar. Sengit macam dalam gambar. Okey. Gambar belakang saya. Situ. Okey. Seperti ini. So, dalam situasi ini, Hanif, sumber cahaya tadi dia akan menyinari permukaan logam. Okey, kita letak sumber cahaya tu ada sinar. Konon-kononnya sinar cahaya menyinari permukaan logam. Sinaran. Cahaya fokus ni, fokus. Okey, kemudian ni, kemudian ni bila tenaga cahaya datang ke permukaan, dia bukan datang saja-saja. Dia ada apa? Dia ada foton. Okey, foton ni kita dah belajar. Kalau lupa, Cikgu Rotan. Okay. Tak lupa ni, saya rasa murid-murid ingat ni. Foton ni dia ada tenaga. Foton ni dia ada tenaga. Tenaga tu diberikan oleh formula E equals to HF. E adalah simbol untuk tenaga, H adalah pemalar Planck. Pemalar Planck. Okey, dan F adalah frekuensi cahaya yang datang tersebut. Jadi dalam erti kata lain, kalau saya boleh conteng, kita patah balik. Okey, kalau saya boleh conteng di sini. Okey, kita gunakan pen warna putih. Baik. F ini, bila nilai dia besar, nilai dia meningkat, apa jadi pada E? Saya rasa E juga akan meningkat, cikgu. Betul. Hanif. Bagus, Hanif. Bagus. Kerana itu dia berkadar terus. Berkadar terus. Nilai energi pun bertambah. Jadi kalau frekuensi cahaya besar, nilai energi tenaga pun besar. Okey. So apa jadi bila tenaga ni besar ni? Cikgu, saya ingat tadi ketika saya lakukan eksperimen, makin terang lampu ni, makin laju kipas ni. Adakah ada kaitan? Frekuensi lampu keterangan lampu tu maknanya lagi tinggi frekuensi dia. Saya akan bantu Hanif jelaskan situasi tersebut sekejap lagi. Okey, bila energi ni besar, apa yang tenaga cahaya ni boleh buat? Dia boleh tendang elektron tu keluar. Permukaan logam tu, elektron tu boleh keluar daripada permukaan dia. Cuba Hanif letak satu gambar elektron kat luar. Kalau macam tu, cahaya ni kemarin kuat, maka dia akan tendang satu elektron terkeluar ke sini. Seperti inilah, cikgu. Dia terkeluar kat situ. Baik. So, apa yang Hanif baru je susun dekat kertas board tu, sebenarnya itulah kesan fotoelektrik. Tahun 1900, saintis, fizisis tak boleh nak jelaskan. Confuse. Penjelasan fizik masa tu terhad. Sekarang baru boleh. Bukanlah sekarang, maksudnya dia ada proses dia, penjelasan kesan fotoelektrik. Okey, Hanif. So, ini saya buat dalam bentuk slide lah. Cantik lah sikit kan. Okey. So, kita ada permukaan logam, ada elektron, ada sumber cahaya. Dan tenaga digunakan untuk membebaskan elektron. Tenaga daripada mana? Daripada cahaya. Dan bila elektron tu keluar, keyword dia, elektron keluar, kita sebut fotoelektron. Fotoelektron. Kita tak sebut dah elektron. Okey. Dan bila dia ada tenaga, tenaga ni digunakan untuk mengeluarkan elektron, baki selebihnya digunakan sebagai tenaga kinetik. Ini dia setuju dengan satu prinsip yang kita sebut prinsip keabadian tenaga. InsyaAllah saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai prinsip keabadian tenaga nanti. Okey? Dan ada juga prinsip keabadian tenaga. Senang je, nanti saya akan sebut. Dan semua information yang kita dah belajar tadi, yang ini sebenarnya kita dah belajar sebelum ni. Tapi tak ada matematik. Fizik kena ada matematik. Kena ada kira-kira, kena ada formula, cikgu. Yes, dan ini formula dia. Albert Einstein berdasarkan information daripada Max Planck, dia keluarkan benda ni. Ini persamaan dia. HF equals to W. W ni apa? Inilah kita sebut nanti, kita akan jumpa. Kita akan sebut banyak kali lagi. Kita akan jumpa banyak kali lagi.
Fungsi kerja. Fungsi kerja. Apakah W untuk fungsi kerja ni? W untuk work, cikgu. W Fungsi untuk kerja. work. Yes. Sebentar lagi saya akan explain lebih lanjut. Dan kalau perasan kan, HF ni untuk apa? Itu tadi H ialah pemalar Planck, F ialah frekuensi, sama dengan E energy. yeah. Tenaga. Anik pandai ni. Anik ada buat revision ke sebelum masuk ni kelas? saya dulu ada ambil fizik sedikit, cikgu, masa belajar. Okay. Dan yang akhir sekali, ini formula ini kita sebut sebagai kinetic energy. Tenaga kinetik di sana. Tenaga Cikgu, kinetik baiklah. energy. Dengan persamaan Einstein ni, saya rasa mesti murid pun banyak tanya apakah lagi yang Cikgu Zul akan ajar hari ni. Tetapi kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kesan fotoelektrik, permukaan logam. Saya perhatikan ada elektron di sana. Hai semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Dan mata pelajaran kita hari inilah fizik. Dan kalau kita dah tengok papan yang berada di belakang saya, agak-agak dah boleh tahu kat kita punya topik hari ini, iaitu tentunya mengenai fotoelektrik, teori fotoelektrik Einstein. Dan yang akan mengajar kita ialah Cikgu Zul. Cikgu Zul, saya dah nak tahu lagi ni, apakah penjelasan lanjut mengenai cahaya dengan permukaan logam, elektron dan fotoelektron? Ada formula ke? Baik, saya cuba jelaskan. Kita dah faham fenomena yang terjadi, tapi apakah matematik di sebaliknya? Okey, matematik di sebaliknya senang saja. Kita ada satu formula ataupun equation ataupun persamaan yang kita sebut persamaan Einstein. Okey, ini persamaan dia ringkas. Kita ada E, W dan tenaga kinetik maksimum elektron. Okey. E ini adalah untuk tenaga foton. Maksudnya cahaya yang datang, dia membawa tenaganya sendiri. Diberikan oleh formula apa kalau ingat tadi? E sama dengan HF. HF, di mana E berkadar terus dengan frekuensi cahaya tersebut. Okey. Kemudian kita ada work function. Apakah itu fungsi kerja? Dalam bahasa Inggeris tersebut work function lah. Apakah itu fungsi kerja? Fungsi kerja adalah tenaga. Dia tenaga yang minimum diperlukan untuk membebaskan elektron ni. Yang Anip letak dekat board kat permukaan logam tu kan. How much tenaga yang minimum je kita perlukan untuk dia bebas keluar. Berapa banyak tenaga minimum yang seperti ini, tenaga cahaya untuk membebaskan elektron ni dari permukaan logam ni, cikgu? Kalau tak cukup tenaga minimum tersebut, elektron tak dapat keluar. Dia masih terperangkap dalam permukaan logam tersebut. Dan kita tahu tenaga yang datang tadi banyak. Bukan cukup-cukup, bukan minimum je. Jadi selebihnya akan pergi menjadi tenaga kinetik maksimum elektron. Maksud kata, okey, Anik cuba lihat dekat papan tadi. Ya, cikgu. Okey, elektron yang terkeluar berada di permukaan je. Ya, sini, cikgu. Kemudian kita tambah satu lagi elektron. Okey, elektron tersebut mempunyai tenaga kinetik. Dia boleh pergi jauh. Okey, untuk menggambarkan pergerakan dia jauh, kita letak anak panah. Saya letak jauh lagi lah, cikgu, dari permukaan logam dan anak panah ke arah atas sini. Maksudnya dia boleh pergi jauh lagi. Kerana apa? Dia ada tenaga berlebihan. Dia ada tenaga berlebihan. So, ini asas matematik dia. Asas matematik dia. Nanti saya ada soalan tau. Pay attention. Saya kena ingat ni. E sama dengan W tambah K maksima. Okey. Kemudian, ini tenaga kinetik maksimum fotoelektron lah. Fotoelektron, bukan lagi elektron. Okey. Kalau kita dapat tukar tadi, ini E, kita tukarkan kepada HF. Sebab bila kita nak selesaikan masalah soalan-soalan nanti, kita perlukan maklumat. Apakah pemalar Planck, apakah frekuensi, dan formula tenaga kinetik diberikan oleh setengah darab dia punya jisim, darab velocity elektron ataupun fotoelektron tersebut. Ini asas matematik dia. Kita akan guna banyak kali lagi.
Yang ke seterusnya, persamaan fotoelektrik Einstein adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Tadi saya ada cakap kan prinsip keabadian tenaga. Ada, cikgu. Okey. Apa maksud prinsip ni, cikgu? Maksudnya kat sini adalah tenaga yang datang daripada cahaya tadi 100% akan digunakan 100% dalam proses fotoelektrik tadi. Macam mana? Okey, saya bagi contoh analogi mudah. Okey, sekarang ni tenaga foton kita instead of guna unit joule, kita guna wang ringgit. Semua tahu wang ringgit kan? Tahu. Okey. Saya ada wang ringgit. Oh. RM100. Okey. Sekarang ni saya nak bagi dekat Hanif RM100. Saya terima dengan hati terbuka, cikgu. Tapi sebelum bagi, okey, kita kena buat kerja dulu. Okey. Ah. Hidup ni semua bukan percuma. Tak apa. Hanif kena buat Kita kerja untuk dulu. saya. So katakanlah nilai kerja, upah kerja tadi RM20 je. Okey, jadi apakah baki yang tinggal? Kalau 20 tolak 100, maka RM80 baki. Kita ada lagi RM80. Dan RM80 itulah akan ditukarkan sebagai tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Tak ada RM1 pun dibazirkan. Maknanya tak ada kurang, tak ada lebih, tetapi tenaga hanya berubah, cikgu. Berubah. Itulah prinsip keabadian tenaga yang mengatakan bahawa tenaga tak boleh dimusnahkan. Hanya boleh dipindah bentuk dia. Itu prinsip keabadian tenaga. So, jadi kita faham Nanti dalam exam, jangan jawab ringgit tau unit dia. Ini sebagai analogi untuk kita faham. Okey. Apakah yang akan terjadi? Okey, itu dah faham kalau kita 100, 20 buat untuk kerja, fungsi kerja, baki jadi tenaga kinetik. Apa akan jadi kalau saya ada RM100 juga? Okey. RM100 juga. Sama Ini tipu-tipu tau. Saya ambil daripada anak saya. Dia bawa balik dari tadika dia. Bawa dari tadika. Tak tahulah dia ambil macam mana dekat tadika dia. Kena belajar kira-kira wang tu, cikgu. Dari kecil. Okey. So 100 juga digunakan untuk fungsi kerja, iaitu membebaskan elektron. Agak-agak fotoelektron tadi ada tenaga kinetik tak lagi? Kalau 100%, kalau tenaga foton RM100, fungsi kerja RM100, maka bakinya kosong, cikgu. Ya, makanya elektron yang terkeluar tadi, fotoelektron tadi, hanya berada sekitar permukaan saja. Dia tak pergi mana-mana. Sebabnya dia tak ada tenaga nak bergerak. Seperti yang inilah, cikgu. Ya. Oh, baik. Kalau yang atas tu dia ada tenaga lebih tadi kan, dia boleh pergi jauh. Menarik. Okay. So far boleh faham? Saya rasa mudah saya faham, cikgu, kerana telah sebab ada duit tadi. Itu satu motivasi dan juga perumpamaan ni saya rasa mudah untuk kita semua faham. Murid-murid di rumah juga saya pasti. Baik, alhamdulillah. Okey, so bila dia tenaga kinetik dah kosong, maksudnya dia hanya boleh dikeluarkan minimum dan boleh dikeluarkan. Apa yang terjadi adalah elektron tu masih dibebaskan dari permukaan logam dan dia tak ada tenaga kinetik. Dia akan stay di permukaan saja. Okey? Dan yang kita kena tahu kat sini adalah bila situasi macam ni. Okey, bila situasi yang macam ini, tenaga yang datang. Okey, perasan ada perbezaan kat sini, ada tulis kosong. Okey, menunjukkan minimum. Okey. Tenaga E, cahaya yang datang, sama dengan work function ataupun fungsi kerja. Dekat sinilah situasi yang kita sebut sebagai frekuensi ambang. Frekuensi ini adalah frekuensi minimum untuk membolehkan elektron itu dikeluarkan. Just barely on the surface. Itu saja. Kita sebut frekuensi ambang. Ya, ingat ni kita akan jumpa banyak kali lagi frekuensi ambang ni. Frekuensi ambang ni lah frekuensi minimum. Okey. Ini saya nak jelaskan apa itu fungsi kerja, apa itu frekuensi ambang. Okey. Ni permukaan logam. Ni gambar ni kan permukaan logam. Nilai fungsi kerja, ni W adalah nilai fungsi kerja. Fungsi kerja, kalau nampak saya bulatkan kat situ, bergantung kepada jenis logam. Saya tulis kat sini. Ini key point yang penting. Bergantung kepada jenis logam, cikgu. W bergantung kepada logam. Apa maksudnya? Simple saja. Kalau Hanif ada 3 ataupun 4 atau pelbagai lagi logam,
setiap logam mempunyai nilai W yang tersendiri. Itu maksud dia. Okey, itu maksud dia. Dan frekuensi ambang ini pula bergantung kepada W ataupun fungsi kerja. Kenapa cakap macam tu? Kerana kita tengok tadi formula dia. Macam ni. W ni ataupun fungsi kerja bergantung kepada logam dan frekuensi ambang bergantung kepada W, fungsi kerja. Ya. Maka ada yang logam yang mungkin lebih mudah untuk elektron tersebut dibebaskan lebih jauh ataupun mungkin ada yang lebih banyak tenaga yang diperlukan. Contoh kita ada dua logam lah. Satu logam A, satu logam B. Logam A mempunyai W yang besar, fungsi kerja yang besar. Logam B mempunyai fungsi kerja yang kecil. Okey. Sorry. Saya buat analogi mudah untuk Anif faham. Ya. WA ataupun fungsi kerja A lebih besar daripada Fungsi WB. Kita ada satu sumber cahaya yang sama. So ini mentol, katakan mentol. So dia bersinar. Okey, bersinar. Ini bukan buah rambutan Okey, dia bersinar. Dia mempunyai satu frekuensi, satu saja frekuensi. Cahaya dia tak berubah-ubah frekuensi dia. Katakanlah frekuensi yang datang, okey, yang datang tak dapat membebaskan elektron di logam B. Kerana apa? Kerana WB kecil. Agak-agak kan dekat WA ni frekuensi ambang ni mampu tak membebaskan? Saya rasa tidak juga, cikgu. Tidak juga. So frekuensi ini tidak bergantung kepada logam Frekuensi ambang tidak bergantung kepada logam. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Frekuensi ambang saya sebut tadi, frekuensi minimum foton yang menghasilkan kesan fotoelektrik ataupun elektron dibebaskan. So ini contoh dia. Kita lihat gambar rajah ni. Cantik gambar rajah ni. Okey. Sebelum ini, di kawasan ini, kalau saya boleh tukar kepada warna lain, di kawasan ini tiada kesan fotoelektrik. Kerana apa? Belum melebihi frekuensi ambang. Tapi bila dia dah mula melebihi frekuensi ambang, kita dapat detect tenaga kinetik elektron yang terbebas. Okey. Kemudian, kita ada logam yang berbeza, mempunyai W yang berbeza macam saya explain tadi, maka nilai frekuensi ambang pun berbeza-beza juga mengikut logam. Contoh kita tengok, kita ada logam A dan logam B, B, C, setiapnya mempunyai dekat titik sini adalah frekuensi nilai ambang yang berbeza. Okey, pintasan X merujuk kepada frekuensi ambang. Itu macam mana kita nak baca graf ini. Baik. Kita ada satu soalan simple. Baik, cikgu. Okey, kita ada soalan simple. Kalau sempat kita buat semua. Kalau sempat kita buat, jangan sempat. Cahaya biru berfrekuensi. Okey, ini frekuensi cahaya. Saya labelkan untuk Anif. Okey. Tinggi sangat kot. Kita letak bawah sinilah. Okey. Okey. Disinarkan ke atas permukaan logam cesium yang bersih. Maksudnya tak ada debu, tak ada kotoran. Berapakah tenaga? Soalan simple. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Okey. Kita start dengan tulis formula dululah. Okey. Ini formula asas dia, persamaan Einstein tadi. So, berapakah pemalar Planck? Pemalar Planck ialah 6.63. Diberikan kat sini. Betul, cikgu. Okay. Darab 10 kuasa negatif 34 joule per saat. Okey, kita boleh masukkan kat sini. Masukkan di sini. Saya tukar warna putih pula. Baik. Okay. Pemalar Planck. Okey, kita masukkan kat situ. H ya. And then F dia. F dia dekat mana? Frekuensi yang di atas juga 6.67 darab 10 kuasa 14 Hz. Betul. Kita masukkan dalam F ni. Kemudian kita nak cari apa? Tenaga kinetik maksimum. Maka kita nak cari K kita nak cari yang ini. Dan diberi dalam soalan fungsi kerja W untuk cesium iaitu 3.43 terhadap 10 negatif 19 joule. So jadi apa yang murid dan Hanif perlu lakukan kat sini adalah masukkan information dalam formula tadi. Baik, dalam persamaan tadi. So kita masukkanlah, dapatlah yang ini yang kita nak cari sebenarnya. Ya. Ini yang kita nak cari. So kita selesaikan, tekanlah kalkulator kita dan last sekali kita akan dapat ni jawapan dia. 9.92 darab 10 kuasa negatif 20 joule dan
Dan unit tu sangat penting cikgu. Tak ada unit, tak ada markah. Baik. Okey, so far clear? Boleh cikgu Saya insyaAllah. uji satu lagi. Bagus Nalah RM100 lah. Boleh saja ni. Ambil. Yes, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kat rumah pastikan boleh Banyak juga. kan 100 soalan? Faham ni. Ya, tak apa. Nanti Okey. insyaAllah kalau dapat A semua cikgu, dia punya ganjaran dia lebih besar di masa hadapan. Okey lah. Okey. So, kita cuba soalan yang ini. Simple je soalan yang ini. Ingat tak tadi saya cerita pasal graf? Pintasan X merujuk kepada apa? Pintasan X merujuk kepada frekuensi ambang cikgu. Yes, okey. F0. Betul? Kita lihat soalan ni. Rajah berikut menunjukkan graf, okey, perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan dari logam litium. Kali ni litium pula, bukan cesium, untuk frekuensi cahaya yang berlainan. So different light lah, frekuensi light. Tentukan frekuensi ambang. Kemudian yang pertama tentukan frekuensi ambang. Okey, dah settle. Daripada graf, kemudian hitungkan W. Ada banyak kerja, ada 2 step. First kali, berapakah frekuensi ambang? Frekuensi ambang, jika kita perhatikan daripada graf cikgu, seperti 5.6 darab 10 kuasa 14 cikgu. Sebab kat sini ada 14 Ya. So kita dah ada frekuensi ambang dia, which is negatif 5.6 darab 10 kuasa 14. Sebenarnya negatif tu macam salah tu. Salah, sepatutnya tak ada negatif. Tak ada negatif tak maaf ada, saya baik. tertekan. So hanya 5.6 darab 10 kuasa 14. Okey. Kemudian kita ada formula untuk yang mengaitkan frekuensi ambang dan fungsi kerja. Okey, kita ada ni. Dan kita nak cari ni, kita dah ada maklumat kat sini. Kita masukkan dalam formula kita. Pemalar Planck kita dah ada atas ni. Okey. Dan kita boleh teruskan kalkulator. Dan bila kita tekan kalkulator, kita dapatlah jawapannya. Ada yang tak jelas? Saya agak jelas cikgu, tapi yang saya pasti murid-murid mungkin ada yang tertanya, kita letak unit joule di situ. Mungkin ada yang tanya kenapa letak joule cikgu, bukan joule per saat ke di sini sebagai contoh? Okey, sebab unit untuk kerja ataupun tenaga adalah joule. Simple je. Okey, last one. Baik, yang last terakhir. one. Okey. Berapakah halaju maksimum? Okey, ini melibatkan matematik ni yang terpancar keluar apabila cahaya monokromatik. Kali ni kita tak guna frekuensi, kita guna panjang gelombang. Kaitan panjang gelombang dengan frekuensi. Ini kena hati-hati ya. Murid-murid kena tukar. Jangan guna frekuensi. Kita guna panjang gelombang kali ni. Panjang gelombang je. Yes, formula dia cahaya adalah monokromatik. C sama dengan frekuensi bahagi lambda. Jadi kita dah diberikan lambda. Kita nak guna dia macam mana? Kita dah ada lambda, kemudian kita ada... Sorry. Ya, Saya salah tulis. Tak apa cikgu. C sama dengan lambda F. Lambda F, fungsi... Itu frekuensi mana betul? lambda, maaf. Baik, lambda kita sudah ada. Frekuensi. Okey. Saya tunjuk je macam mana nak selesaikan. Ini formula dia. Tadi kita ada E equals to HF. Instead of guna yang ini, kita guna yang ini. Sebab dia melibatkan panjang gelombang. Murid insya-Allah boleh tahu. Okey. Kemudian kita just masukkan. Ya, cikgu. Masukkan maklumat yang diberikan. HC dah diberi. HC diberi. Kemudian lambda ini dia 550 nanometer. Jangan lupa nano Negatif 9 nanti kita akan darab dia. Kemudian kita tolak je. Kita tekan kereta dapat nilai ni. Inilah tenaga foton yang datang. Itulah jumlah tenaga yang datang. Kemudian bila ada tenaga yang datang, kita kena tolak fungsi kerja, betul? Betul. Untuk membebaskan elektron. Cara tolak dia simple saja. Ini saja. Sebab dia kata kat situ tadi fungsi kerja 2 elektron volt. So kita tolak. Formula asas E sama dengan K tambah sama dengan... Saya guna kat sinilah senang. Boleh cikgu. E sama dengan W tambah K maksima. Kita sebut K je lah. K. Kita nak cari K ni. Sebab dalam K ni ada half mv squared. Ada setengah darab M darab V kuasa 2. So E dah tahu 2.26. Tolak dengan W. 2 sama dengan K. Okey. Dan itulah yang kita settlekan
Kita teruskan. Macam mana saya boleh saya padam kat sini? Boleh. Eraser. Betul je. Okay, so kita Dia dapatlah jelas. half MV squared ni, tenaga kinetik. Inilah value dia. Tetapi dia punya ni masalah dekat situ adalah Ni bukan jawapan terakhir lagi cikgu ni. sebab dia elektron volt. Elektron volt ni kita kena tukar kepada joule dengan cara darab dengan ni sini. Charge dia, okey. So bila kita darab, kita akan dapat velocity dia macam ni. Laju maksima dia 3.02 darab 10/5 Darab 10/5 meter per saat. Selesailah kita punya 3 soalan. Berpeluh-peluh saya cikgu. Nampak macam banyak kan? Banyak, tapi saya rasa dengan pemahaman yang cukup tu cikgu, kita boleh tahu di manakah formula yang kita boleh guna dan juga nilai mana yang kita boleh masuk dalam formula-formula tersebut. Ya, betul. Baiklah, saya pun sudah berpeluh-peluh ni, tapi saya pasti murid-murid di rumah bijak dan boleh faham dengan semua soalan cikgu ni. Kita akan berehat sebentar, saya nak keringkan peluh. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, hari ini di Didik TV KPM slot menengah atas kita sedang belajar mata pelajaran fizik dan topiknya begitu menarik, iaitu teori fotoelektrik Einstein. Bersama saya ialah Cikgu Zul. Cikgu Zul, saya rasa kita masih ingin mengupas bagaimanakah cahaya boleh menyebabkan elektron terbebas dari permukaan logam menjadi fotoelektron. Dia punya prinsip dia mudah. Ya, cikgu. Cahaya yang datang mempunyai tenaga. Tenaga yang datang tadi tu digunakan untuk membebaskan elektron. Dan selebihnya, jika kita ada tenaga yang banyak, akan ditukarkan kepada tenaga kinetik. Menjadi tenaga kinetik dari cahaya kemudian kepada tenaga kinetik. Yes, prinsip dan keabadian tenaga. elektron tu boleh mengalir. Asas kepada wujudnya arus elektrik adalah bila mana elektron tu mengalir. Jadi kita lihat dekat sini So ini adalah yang kita cerita daripada awal tadi, mengenai cahaya yang datang kena ke permukaan logam membebaskan elektron, dan elektron ni kita sebut fotoelektron. Okey, apa yang terjadi adalah kita akan dapat arus elektrik bila mana elektron tersebut mengalir. Okey, jadi di sini kita ada satu sel fotosel. Dalam fotosel ni kita ada satu plate logam dekat sini, yang mana bila mana cahaya datang menghentam permukaan logam ini, dia akan membebaskan fotoelektron. Fotoelektron yang dibebaskan itu akan pergi kepada terminal positif ataupun anod. Sebab apa? Perbezaan cas. Satu negatif, satu lagi positif, maka dia akan tertarik. So bila berlakunya pengaliran elektron tersebut, maka kita akan dapat arus elektrik. Okey. So far boleh faham? Boleh, clear? cikgu, insyaAllah. So idea inilah digunakan banyak kali. Okey. So kita tengok contoh dua jenis logam yang digunakan sebelum ini, iaitu lithium dan cesium. Apa perbezaan lithium dan cesium ini? Pertama sekali, konsepnya sama. Kita ada kathod, iaitu kita punya terminal negatif logam kita disinari cahaya membebaskan elektron. Elektron akan pergi ke terminal positif, iaitu anod. Okey, perbezaan dia. Lithium mempunyai nilai fungsi kerja yang lebih besar. Maksudnya cahaya yang diperlukan oleh lithium untuk membebaskan elektron mestilah frekuensi dia lagi besar. Lebih tinggi. Frekuensi ambangnya lebih tinggi, cikgu. Ya, betul tu, kerana W sama dengan HF. Jadi, untuk cesium tak perlu setinggi, frekuensinya tak perlu setinggi cahaya yang diperlukan oleh lithium. Okay, itu beza daripada fungsi kerja, iaitu tenaga minimum diperlukan untuk membebaskan elektron. Kemudian frekuensi ambang. Kan tadi Hanif bagi tahu frekuensi ambang untuk lithium lebih besar kan? Cuba tengok nilai dia sekarang.
Ya. Kalau untuk cesium 5.16, Aha. kalau lithium 6.03. Kedua-duanya darab 10 kuasa 14. So, cesium lebih kecil. Lebih kecil kerana daripada siam bang. work function ataupun fungsi kerja cesium lebih kecil. Okey. Ini adalah kaitan dengan panjang gelombang. Panjang gelombang ni dia terbalik. Kalau kita lihat formula ataupun formula yang saya tulis sebelum ni, C sama dengan F lambda. Kalau F besar, C ni tenaga kelajuan cahaya ya. Kalau dia tak berubah. Kalau F besar, apa jadi pada lambda? Lambda mungkin kecil, cikgu. Lambda kena jadi kecil. Jadi kalau frekuensi besar, okey, lambda dia kena jadi kecil. Kalau kita tengok 496 dengan 579. Untuk lambda cesium dia lebih besar berbanding lambda lithium. Bukan cahaya, maksud saya cahaya yang kena kepada lithium. Sebab apa? Frekuensi dekat sini lebih kecil, F kecil, maka lambda perlu besar. Harap-harap fahamlah. Boleh, okey? cikgu, insyaAllah. Okey, so settle kat sini. Settle. Okey, kemudian saya ada satu soalan ringkas. Kita kukuhkan lagi pemahaman kita hari ni. Silakan, cikgu. Apakah hubungan antara keamatan cahaya? Okey, maksudnya brightness lah dalam bahasa mudah kita, kecerahan cahaya yang datang tu dengan jumlah arus yang terhasil. Cuba teka dulu. Kalau saya boleh agak, cikgu, yang saya faham, kalau kita berikan cahaya kepada logam dan lebih tinggi cahaya tersebut, lebih terang cahaya tersebut, maka lebih tinggilah tenaga yang kita beri kepada elektron dan mungkin lebih tinggi tenaga kinetik. Di sini saya perlu perbetulkan sikit konsep yang ada. Keamatan cahaya, keamatan cahaya ini tiada kaitan dengan frekuensi. Tak ada kaitan. Contoh cuba Hanif buka lampu tu, switch on. Saya pasang balik lampu ni yang dengan panel solar ni. Ya, betul. Tadi? Okey. Baik. Panel solar kita tak pakai lagi, kita just nak tengok kecerahan dia. Kita pasang lampu dulu. Okey. So cahaya ini mempunyai frekuensi dia, nilai dia katakanlah 1 saja. Nilai dia 1 saja dan cerah ke, malap ke, frekuensi tak berubah. Tetapi apa yang berubah di situ adalah bilangan foton yang dikeluarkan. Semakin cerah cahaya yang kita ada, semakin banyak foton. Foton ni apa sebenarnya? Foton ni kalau saya boleh gambarkan dalam bentuk lukisan, dia lebih kurang macam ni. Kenapa saya kata macam tu? So, ini adalah paket kecil yang mana dalam paket kecil ni ada tenaga. Ada tenaga. So, bila cahaya itu cerah, banyaklah paket kecil ni datang. Tapi kalau setiap paket kecil tenaga dia tak cukup, dia tak boleh bebaskan elektron juga. Jadi selepas elektron dibebaskan, kalau kita ada banyak, katalah ada 10 juta paket kecil ni, dan tenaga dia setiap satu cukup untuk membebaskan elektron, maka kita dapat arus. So jadi bila kita hantar banyak paket-paket ni, maka arus yang terhasil pun menjadi banyak. So perkaitan dia. Cuba angkat panel solar tadi. Angkat panel letakkan solar dekat kecerahan dekat mentol. Baik. Okey, sekarang dia pusing tak kipas? Tak pusing lagi, cikgu. Okay, cuba tambah kecerahan dia. Statik lagi. Saya akan tambahkan perlahan-lahan kecerahan. Dah mula pusing dah, cikgu. Cuba kita nampak kelajuan dia macam mana. Okey. Sekarang kita hantar lebih banyak foton, paket-paket tenaga. Lebih banyak foton ya. Kita hantar lebih banyak paket foton. Perlahan-lahan saya makin terangkan. Dah berpusing dah, macam tak nampak dah, cikgu. Macam dah jadi bulatan kan? Kerana banyak foton yang dihantar. Nak saya lajukan lagi, cikgu? Maaf, nak saya terangkan lagi cahaya, cikgu. Wah. Tengok tu. Tu laju saya boleh kan? rasa dia pun, cikgu. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita lihat jawapan dia. Jawapan dia kata, keamatan cahaya bertambah, arus pun bertambah. Kerana apa? Dalam penjelasan mudah dia, kerana paket tenaga yang dihantar pun makin banyak. Okey. Baik, maka rasanya dah selesai dah. Selesai, cikgu? Dah selesai dah. Oh, menarik, cikgu. Maka seperti yang cikgu katakan,
keamatan cahaya yang tinggi, maka arus fotoelektrik juga adalah lebih tinggi, cikgu. Ya. Kerana itu diibaratkan sebagai paket-paket tenaga. Betul. Cikgu, maka dengan itu juga elektron yang terbebas, cikgu. Bagaimana tadi elektron terbebas akan mempunyai tenaga kinetik maksimum yang lebih tinggi fotoelektron tersebut. Dia bukan macam tu. Okay, konsep dia senang je. Kalau kita ada elektron yang terbebas, arus dah wujud. Kalau kita ada banyak lagi elektron yang terbebas, maka lagi banyak arus yang wujud. Jadi untuk membebaskan lebih banyak elektron, kita perlukan cahaya yang banyak, kerana cahaya yang banyak ini mempunyai paket tenaga yang lagi banyak. Sekarang ni kita bercakap bila mana tenaga minimum membebaskan elektron tu dah pun mencukupi. Cuma dia bebaskan elektron, berapa banyak elektron dibebaskan sahaja. Kalau kita nak banyak, kita kena cerahkan cahaya tu. Lebih cerah tenaga juga. Baiklah, dengan itu kita akan berehat sebentar. Menarik betul kita belajar hari ini mengenai teori fotoelektrik Einstein. Tapi kita akan berehat sebentar saja. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Anda sedang menonton Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Hari ini dalam mata pelajaran fiziks, kita sama-sama sedang belajar mengenai teori fotoelektrik Einstein yang kita faham bahawa dengan keamatan cahaya akan ada berlakunya pengaliran arus dan juga ada yang terbebasnya elektron. Ya, bersama saya ialah Cikgu Zul. Dan Cikgu Zul, daripada teori tersebut dengan fotoelektrik ni yang kita faham mengenai formula tersebut, bagaimana kita aplikasi fotoelektrik dalam kehidupan seharian kita? Sebelum saya jelaskan persoalan daripada Hanif tadi, saya nak tanya Hanif. Ya, katakanlah Hanif seorang angkasawan. Okey. Kemudian Hanif dihantar pergi ke International Space Station, ISS. Saya dah boleh bayang dah, cikgu. Okey. Dan manusia pada masa itu, zaman Hanif dihantar ke angkasa lepas tu, belum lagi memahami kesan fotoelektrik ini. Dia tak tahu pun wujudnya kesan fotoelektrik ini. Tak tahu pun wujudnya fotoelektrik ini. Agak-agak Hanif lah kan, macam mana Hanif nak hasilkan arus elektrik di International Space Station tadi? Di angkasa, cikgu? Yes. Hanif nak bawa power bank? Kalau nak bawa bateri, saya rasa ataupun bahan bakar, banyak yang diperlukan, cikgu, kerana alatan begitu besar. So, Ini macam mana? Itu saja yang saya boleh fikir. Kalau ketika itulah, kalau kita belum tahu lagi mengenai seperti panel solar ke. Kemungkinan besar kita tak dapat pergi ke angkasa lepas. Tak boleh tinggal di sana berbulan-bulan. Tak sampai pun, cikgu. Kerana tak ada power, tak ada arus elektrik. Okey, jadi dengan adanya pemahaman kesan fotoelektrik ini dan development ataupun kemajuan dalam bidang ini semakin bertambah, membenarkan Hanif pergi ke sana. Bila kita ada panel solar yang mana asas dia menggunakan kesan fotoelektrik ini, kita dapat menghasilkan arus elektrik menggunakan tenaga cahaya matahari. Cuba kita lihat kat sini. Ini antara aplikasi ataupun contoh-contoh yang kita dapat manfaat yang baik daripada ilmu kesan fotoelektrik tadi. Antaranya adalah pengesan cahaya. Rasanya kebanyakan kita dah tahu kat mana pengesan cahaya kan? Antara yang saya pernah jumpa adalah di tandas. Di tandas juga? Ani pernah ada pengalaman yang kurang baik tak apabila bercakap tentang pengesan cahaya ni? So, saya belum lagi saya rasa. Saya nak berkongsi satu cerita menarik. Saya ada masuk satu tandas. Okey, satu tandas ni ada pengesan cahaya. Maksudnya bila kita masuk tandas tu, sebelum tu tutup lampu. Tak perlu pun kita switch on, kita masuk, dapat detect kita, terus dia menyala. Okey. Kemudian kita pun buatlah kita punya bisnes. Dan kita duduk diam lama tak bergerak. Pengesan cahaya tadi tiba-tiba dia kesan tak ada orang.
dan lampu terpadam. Maka Ini di dalam bangunan ke cikgu? Ya. Kalau dalam bangunan betul. dengan gelap gelitanya. Maka kita pun terpaksalah meraba-raba. Itu kesan Sambil menyelesaikan urusan. Okey. okey. Itu contoh pengesahan cahaya. Konsep dia simple. Dia akan memancarkan, kalau kita boleh, kita contohlah ini adalah dia punya pengesahan cahaya. Dia akan memancarkan ataupun dia menerima kesan fotoelektrik. Maksudnya bila terganggunya halangan kesan fotoelektrik itu, maksudnya arus tak dihasilkan, lampu akan menyala. Konsep yang sama diguna pakai di pintu kebanyakan supermarket. Kalau boleh saya tengok, kita lihat video yang saya sediakan. Okey, pintu ini bila kita mendekatinya, dia akan terbuka sendiri. Bagaimana dia terbuka sendiri ni? Okey. Apabila pintu tu mengesan ataupun gangguan terdapat gangguan kepada cahaya yang datang kepada sensor dia, elektrik terbantut, maka pintu tu akan terbuka. Satu lagi contoh lain adalah pengesan image ataupun bahasa Inggeris dia kita sebut Image scanner juga. image sensor. Image sensor. Sensor yang ada dalam kamera kita. Bagaimana cahaya yang masuk ke dalam sensor ini ditukarkan kepada daripada bentuk gambar. Caranya sama juga. Cahaya datang pelbagai frekuensi. Dia menghentam permukaan sensor tadi dan mengeluarkan pelbagai jenis arus. Arus ni dikesan dan ditukar bentuk kepada bentuk gambar. Itu maklumat dia. Itu dengar. Bila dia buka tu kan, dia buka penutup dia tu, cahaya masuk hentam dia punya sensor kat belakang tu. Ini adalah kamera DSLR lah, ataupun Digital Single Lens Reflector. Bila kita angkat reflektor tadi, cahaya masuk kena dia punya sensor dia tu. Okey. Dan yang ketiga adalah panel solar. Dan panel solar inilah digunakan kebanyakan. Sekarang dah jadi bukan lagi benda baharu. Dulu benda baru. Dah jadi setiap rumah, bukanlah setiap rumah, kebanyakan rumah sudah mula mengadaptasikan penggunaan panel solar. Mendapatkan arus elektrik daripada tenaga matahari. Asas dia sama. Walaupun dalam panel solar walaupun tidak mempunyai logam, tapi asas dia sama. Cahaya matahari yang datang mempunyai tenaga. Tenaga tadi dia menendang ataupun membebaskan elektron keluar, berwujud aliran elektron, ada arus itulah digunakan. Seperti yang kita tengok dalam video ini digunakan dalam kawasan yang luas. Sumber luas. Tenaga yang boleh diperbaharui. Baiklah, banyak, maka dengan lebih banyak panel solar yang kita ada, kerana permukaan yang begitu luas, makin lebih banyaklah tenaga cahaya yang kita boleh serap juga dan bertukar kepada tenaga elektrik. Kita boleh mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga yang menggunakan bahan api fosil. Satu kebaikan untuk bumi kita lah. Antara sumber diperbaharui, cikgu, ya? Ya, ini adalah antara sumber yang diperbaharui. Maka dengan itu selesailah tajuk kita. Sebelum saya tamatkan, saya nak ujilah sedikit-sedikit. Uji sedikit-sedikit. Apakah persamaan Einstein? Apakah persamaan Einstein juga? Persamaan fotoelektrik Einstein lah maksud saya. Teori fotoelektrik Einstein. Teori fotoelektrik Einstein mengatakan tenaga bersamaan dengan energi. E sama dengan W. Sama dengan W. Iaitu fungsi kerja tambah K tenaga kinetik maksimum, cikgu. Ya. Itulah formula dia. Betul. Anik berdebar saya, cikgu. Anik memang power Anik. Maksudnya kat sini Anik memberi perhatian dalam kelas saya Anik. Alhamdulillah. Jadi anak murid di rumah, pastikan anda juga boleh memberikan apakah itu persamaan fotoelektrik Einstein. Dan kita kena tahulah energi ni sama dengan HF. Apa itu fungsi kerja? Iaitu tenaga minimum digunakan untuk membebaskan elektron, dan baki tadi kita guna analogi duit tadi. Baki tadi akan jadi tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Baik, cikgu. Cikgu, boleh tak kita dapatkan kesimpulan ataupun rumusan topik kita hari ini, iaitu teori fotoelektrik Einstein?
sepertinya Hanif baru je cakap tadi, teori fotoelektrik Einstein ni menunjukkan E sama dengan W tambah K. Simple. Energy sama dengan work tambah kinetic maksimum kinetic Ya, energy tenaga juga, iaitu kinetik tenaga maksimum. sama dengan fungsi kerja tambah tenaga kinetik maksimum. Dan ada satu lagi perkara yang kita boleh sebut dalam tajuk ini adalah frekuensi ambang, iaitu frekuensi minimum yang cahaya itu kena ada untuk membebaskan elektron daripada permukaan logam. Baik. HF kosong bersamaan Yes. W juga ya. Kalau saya boleh tulis balik, W sama dengan H naught. Baiklah. Cikgu, apakah pendapat cikgu mengenai prestasi saya hari ini, cikgu? Ini dah dapat 100. Dah dapat, cikgu. Saya risau nak jawab. Okey. Saya risau nak jawab sebab kalau saya cakap bagus, saya kena tambah lagi. Tapi memang bagus Hanif. Ya ke? Alhamdulillah. Dengan pengajaran cikgu, tentu saya pasti murid-murid di rumah juga cemerlang hari ini. Dan saya pasti anda semua di rumah tertanya-tanya lagi, oh, kita nak belajar lebih lah. Cikgu, diorang rajin sangat, cikgu. Kat manakah yang boleh murid-murid kita di rumah layari untuk mereka belajar lebih, cikgu? Okey, kalau murid masih lagi rajin dan bersemangat nak dapatkan maklumat lebih, boleh pergi ke portal Delima Sumberku. Portal Delima Sumberku. Jika murid-murid perhatikan yang ada paparan di kaca TV anda itu, di situlah portal tersebut. Layari cepat-cepat portal tu sebab banyak lagi ilmu yang kita boleh cari di sana ya, insya-Allah. Dan dengan itu tentu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, Cikgu Zul. Saya rasa saya sendiri banyak belajar mengenai teori fotoelektrik Einstein. Terima kasih banyak Cikgu Zul. Okey, sama-sama. Ya, dan tentunya kepada juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Saiful juga. Terima kasih banyak Cikgu Saiful kerana bersama kami hari ini. Dan kepada murid-murid di rumah, teruskan pembelajaran anda. Ingat fizik ini sebenarnya sangat penting kerana banyak benda dalam kehidupan harian kita. Mungkin hampir semua benda, memang banyak benda lah dalam kehidupan harian kita ya, yang menggunakan aplikasi dan teori fizik. Saya teruskan pembelajaran anda, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye semua.